warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan limpah kurnianya kita dapat bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita berada pada muka surat 91, safhah 91, fasal yang ke-8, pada menyatakan adab bersedia bagi segala solat. Faslun fil adabil isti'dadi lisairis salawati. Itu tajuk yang kita nak masuklah. Maknanya fasal pada menyatakan adab mensediakan bagi segala sembahyang. Makna isti'dad ni maknanya persediaan. Kita nak buat persediaan nak solat. Apakah perkara-perkara yang perlu kita lakukan, adab-adab yang perlu kita lakukan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, insya-Allah. Hari kita nak baca bab. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Dan sunat engkau tidur pada waktu qiyalullah, iaitu waktu dahulu daripada gelincir matahari, kerana tidur pada waktu itu menolong bangun pada waktu malam untuk mengerjakan solat tahajud. Jadi tuan-tuan, dia tidur ni ada ada beberapa perkara yang disunatkan lah. Tidur-tidur yang disunatkan. Pertamanya ni waktu-waktu tidur yang disunatkan. Kita sepanjang masa tidur. Pergi belajar pun tidur, tak belajar pun tidur. Dia ada masa, ada tidur yang disunatkan. Yang pertama, sunat tidur. Mana kalau tidur waktu tu kita dapat pahala. Iaitu yang pertamanya dinamakan tidur khiyalullah. Kira-kira 5 ke 10 minit sebelum, maknanya daripada gelincir matahari tadi, sebelum gelincir matahari, makna dinamakan waktu zawal. Makna nak dekat-dekat zuhur tu ambil masa 5 ke 10 minit. Oh, itu kalau kita tidur lajak kompat. Bukan 10 minit lagi. Kompat tuan-tuan, kan? Dia suruh 5 ke 10 minit je. Hari ni mungkin tidur yang macam ni kita tak amalkan, tapi dia merupakan sesuatu yang disuruh. Cuba buat. Hari ni mungkin tak biasa, besok tak biasa dah. Sebab kalau pelajar-pelajar tahfiz yang belajar di madrasah tahfiz, 5 ke 10 minit sebelum zuhur mesti tidur. Dia suruh tidur. Ini tidur yang sunat.
Dan dia punya tidur dia ada kaedah. Bukan tidur waqafa billahi hasiba. Ni tidur waqafa ni, terkapar tidur. Tidur ni disuruh kita apa? Tidur di atas lambung. Lambung. Mana atas rusuk. Dan dihamparkan tangan, lengan kita dihamparkan ataupun dibuat huruf dal. Itu buat dal. Ini kalau tidur terkapar macam tu, perut pula naik muka atas kan, membusut pula perut. Itu tak ada harapan tuan-tuan. Itu bukan qiyalullah lagi. Qiyalus salah nama dia tu. Dia tuan-tuan jadi tidur yang dikatakan tidur qiyalullah ni ialah sekadar 5 ke 10 minit. Kemudian tidurnya kaedahnya ialah disuruh hamparkan lengan ni, tidur di atas gini, atas ni kita punya ni, tidur atas ni, ataupun dibuatkan huruf dal. Huruf dal gitu. Jadi tidur gitu. Dia macam ni, orang tidur macam ni dia cepat jatuh. Dia jatuh tergantuk kat lantai, dia bangun lah. Sebab tu jangan tidur pakai bantal. Kena pula bantal download pillow pula. Tenggelam dah. Kan? Kaki pula, kaki. Mana kaki pula macam ni cara dia? Kaki ni sama ada diluruskan. Tidur diluruskan gitu, ataupun dibuat huruf dal. Buat dal, bengkok kan. Macam udang lah begitu. Tu caranya. Tidurnya begitu. Jadi orang kalau tidurnya macam tu dia tak selesa. Ni kalau tidur atas lengan ni, berapa lama lengan tu boleh tahan? Tak lama. Itulah 5 ke 10 minit kan. Kalau dia tidur macam ni pun tak lama, sebab tangan ni bengkok. Hikmah tu, dia suruh bengkokkan lutut tu kerana orang tak boleh tahan tidur bengkok tu. Dia mesti nak luruh juga. Bila luruh tu sedar. Itu sebabnya Aisyah memberitahu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahajud pada waktu malam, aku tidur seperti mana bengkoknya seekor udang. Sekejap-sekejap terjaga, kejap-kejap terjaga, kejap-kejap terjaga. Ini kalau main terkapar macam ni, pegang handset pula. Itu jawab alamatnya pukul 7 petang baru bangun. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, jadi kaedahnya tak? Itu kaedah tidur qiyalullah. Waktunya 5 ke 10 minit. Merupakan sesuatu sunnah. Siapa buat ni dapat pahala. Sebab sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaedah tidurnya macam tu tunjukkan. Kalau nak tengok tidur macam tu, buka dalam kitab Syama'il Muhammadi, macam mana Rasulullah tidur untuk sebelum masuk subuh. Sebelum masuk waktu subuh, Rasulullah tidur sekejap, dia baring sekejap. Macam mana kaedah Rasulullah baring tu, tu ditunjuk sama macam tu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana apa disuruh maknanya qiyalullah? Kerana tidur itu dapat menolong akan bangun pada waktu malam. Bangun untuk apa? Bukan buang air kecil. Kerana bangun untuk mengerjakan sembahyang tahajud. Apa yang dimasukkan tahajud ni tuan-tuan? Tahajud ni apa dia? Erti tahajud ni. Dok kita kata tahajud ni macam mana? Apa beza tahajud dengan qiyamul lail? Kan? Mana bang? Malam ni ada qiyamul lail. Mana pagi-pagi ni tahajud? Apa bezanya qiyam dengan tahajud pula? Okey. Supaya nanti kita faham tahajud tu bagaimana keadaannya, qiyamul lail bagaimana keadaannya. Maka disebutkan oleh ulama
Tahajud dari sudut makna jaga daripada tidur. Tu tahajud. Maksud tahajud itu ialah jaga daripada tidur, kemudian dijadikan nama bagi solat, bagi sembahyang. Kerana tahajud itu untuk sembahyang. Tujuan tahajud itu untuk sembahyang. Lalu tahajud di sini diertikan apa? Dengan sembahyang waktu malam sesudah tidur. Maknanya kalau orang dia melalui sembahyang malam tanpa tidur, itu bukannya nama solat tahajud, itu namanya solat qiyam. Solat qiyamul lail nama dia. Itu perbezaan. Contohnya katakanlah masjid umumkan malam ni kita ada qiyamul lail pukul berapa? Pukul 12. Orang tak tidur. Sesiapa yang melalui proses tidur, maka dia bangun pukul 12 tu, itu tahajud. Siapa yang datang qiyamul lail tak melalui proses tidur, itu nama qiyamul lail, berjaga malam, berdiri malam. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, wa minal lail wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Jadi Allah Taala sebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilah laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi orang yang sesiapa yang pada malamnya mereka ini bangun bertahajud untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, kan? Orang bangun malam mendirikan, maknanya mendirikan malam di situ ialah untuk mendirikan solat, maka dia merupakan sesuatu nafilah, cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maka diberikan kepada dia satu maqam mahmuda, iaitu maqam yang tinggi, mahmud, yang terpuji. Jadi orang yang bangun malam untuk mendirikan solat, dia akan dapat maqam di sisi Allah Ta'ala, namanya maqaman mahmuda. Sebab tu susah, sebab dia susah nak buat. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu tidur yang pertama yang sunat. Kemudian tidur waktu yang kedua yang disunatkan ialah tidur selepas daripada Isya. Tidur selepas daripada Isya, maknanya makruh hukumnya orang yang tidak ada asbab macam mana? Kerana tetamu contoh, kerana menuntut ilmu contoh, kerana bermunaqasyah tentang pelajaran contoh, kan? Dia tak ada asbab, dia tidur lewat, lepas Isyak dia tak tidur, maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan tidur yang ketiga yang disunatkan ialah orang yang bangun sepertiga malam yang kedua. Dia malam ni ada 3 bahagi. Sepertiga malam yang awal, sepertiga malam yang di tengah, dan sepertiga malam akhir. Jadi siapa yang bangun sepertiga malam yang di tengah, maknanya pukul 1 dia dah bangun, itu sepertiga malam tengah. Nanti disunatkan dia tidur sebentar sebelum masuk waktu subuh, seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur sebentar. Tidurnya macam kaedah tadi, macam qiyalullah tadi.
Okey. Itu adalah tidur disunatkan. Okey. Tidur yang dilarang. Tidur pun ada larang. Waktu belajar memang larang tidur lah kan. Memang kena larang tidur. Kan? Ni disebutkan waktu yang ditegah tidur. Jangan buat, tuan-tuan. Yang pertamanya tidur selepas subuh, tu dilarang. Kerana memang sabit di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidur pada waktu subuh berterusan kelaziman, maka mewarisi penyakit kepapaan. Papa dia kan, dia pergi carilah, tuan-tuan, rezeki payah nak masuk, orang tidur waktu pagi. Jangan amalkan, tuan-tuan. Yang keduanya, tidur selepas asar adalah tidur yang dilarang, kerana orang yang tidur selepas asar akan mewarisi penyakit gila. Jangan amal. Terutama anak-anak kita yang belajar, yang perempuan, lelaki, suka tidur lepas asar. Balik sekolah penat, tidur asar. Biar dia penat, nanti isyak terus tidur. Jangan dibiasakan. Sebab tuan-tuan, disebut dalam satu riwayat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang umurnya daripada umur baligh sampai umur 40 tahun adalah umur yang dia terdedah dengan penyakit gila. Siapa-siapa yang melepasi umur 40, dia tak kena penyakit gila, nasihat Allah Ta'ala akan selamatkan dia. Sebab tu kita peringatkan, baik lelaki baik perempuan. Anak-anak kita remaja sekolah kan, sekolah menengah, penat balik selalu tidur lepas asar kan. Jangan amalkan tuan, tidur lepas asar. Kena 40 hari tidur lepas asar, hilang dia punya kewarasan dia. Okay, yang ketiganya dimakruhkan tidur selepas maghrib. Macam kita lah ni kan. Baik jaga tuan-tuan kan. Tidur selepas maghrib ini nascaya mewarisi kepadanya penyakit tidak boleh tidur. Nanti dia akan berjaga malam. Dia tak boleh tidur malam. Orang kalau kena penyakit tak boleh tidur malam, bahaya. Nanti siang nak tidur. Dia tak boleh tidur sepanjang malam tu, sampai pagi. Tu bahaya juga tu. Jadi kita tahu ni, ada tidur yang sunat, ada tidur yang dilarang, ada tidur yang makruh. Jadi tuan-tuan, tengok dalam hidup kita ni, kalau tidur tu tak kena, diperbetulkan balik supaya dia benar-benar ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tu cerita tidur je kan. Itu belum masuk kaedah-kaedah tidur, ada tidur lagi, nanti akan dibicarakanlah insya-Allah nah. Kita ini cerita tentang persediaan. Okey. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi. Makna tahajud ini ialah erti kata orang yang jaga daripada tidur, kemudian bangun pada waktu malam untuk mendirikan solat. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah kamu pada waktu malam. Nisfahu, separuh, awinqus, atau sedikit daripadanya, minhu qalila, au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Lepas kamu bangun malam, kamu semayang, kamu tambah sikit daripada perbuatan kamu bangun malam tu, baca Quran kan. Sebab baca Quran waktu malam adalah lebih afdal, lebih terkesan daripada waktu siang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Maka dia kata apa? Suruh maknanya kerana bangun malam ini menolong kepada maknanya tidur pada waktu siang ni, waktu qiyalullah itu menolong pada bangun pada waktu malam untuk tahajud, atau kerana berjaga untuk berbuat kebajikan yang lain selain daripada solat tahajud. Termasuk juga maknanya orang yang bangun malam selepas daripada tidur, sekiranya dia tidak mendirikan solat, dia melakukan ibadat yang lain daripada solat, contohnya zikrullah, ataupun dia baca Quran, ataupun dia membaca kitab-kitab hadis dan sebagainya, perkara-perkara baik yang dilakukan pada waktu itu juga termasuk di dalam pengisian dalam tahajud. Jadi termasuk juga. Kiranya dia tidak semayang, boleh juga diisi dengan ibadat-ibadat atau kebajikan yang lain daripada solat. Adapun tidur pada waktu itu dengan tiada berbuat ibadat pada waktu malam, maka iaitu seperti orang yang makan sahur dengan tiada puasa. Jadi kalau bangun malam tapi ibadat tak ada, tak buat ibadat, diumpamakan oleh pengarang kitab kita ni seumpama orang yang bangun sahur tapi besok tak puasa. Sahur bangun 4 pinggan makan, kan banyak pula daripada orang sahur, orang puasa tu tapi tak puasa. Itu kaedahnya yang disebutkan oleh pengarang kepada ini. Maka ia tiada berfaedah, hendaklah engkau bangun dahulu daripada waktu zuhur supaya engkau bersedia mengerjakan solat zuhur pada awal waktu. Setelah itu maka hendaklah engkau mengambil wudu. Jadi sebab tu tidur pada sebelum zuhur ni qiyalullah tak lama. Supaya apa? Supaya membolehkan lepas dah 10 minit tidur bersiap sedia untuk menunaikan solat zuhur. Itu sebabnya solat zuhur ini disunatkan bacaannya panjang. Bacaan solat zuhur ni selepas Fatihah disunat baca panjang, sekira-kira 30 ayat. Kita tak inna a'tayna kita nak cepat. Kenapa tuan-tuan hikmah disuruh baca panjang? Kerana memberi kesempatan orang yang qiyalullah tadi kalau bangun terlewat sempat untuk mendapatkan rakaat. Itu hikmahnya. Sebab kenapa sunnah sembahyang zuhur tu bacaan surah tu suruh panjang. Pertamanya tuan-tuan, solat apa yang sunat disuruh baca panjang? Pertama solat subuh. Solat subuh ni disuruh kira-kira 100 ayat. 100 ayat banyak Ustaz. Jawabnya tak balik lah kita. Kita itu je persepsi kita, kan? Ustaz sekarang pukul 6, 10 tu baru masuk subuh tu, baca 100 ayat. Kalau macam Pak Imam tadi jawabnya pukul 8 baru kita balik Ustaz. Ini susah kita, kan? Memang sunnah disuruh baca panjang. Rasulullah sembahyang subuh tu sampai nampak terang-terang, baru nampak dah terang. Macam kita lah hari ni nampak macam dah terang, baru habis sembahyang subuh tu. Rasulullah baca apa? Dalam 2 rakaat 6 juzuk habis. Wah Ustaz, kalau 6 juzuk pakak kita kunci Pak Imam dalam masjid lah. Itulah kita dah. Kita kunci Pak Imam besok, yo dia dalam tu seorang-seorang. Okey. Sembahyang yang keduanya yang disuruh panjang ialah sembahyang zuhur. Suruh panjang. Itu sebabnya sembahyang zuhur, kalau kita sembahyang Jumaat, surah yang disuruh ialah Sabbihisma rabbikal a'la dan suratul Ghasyiyah. Kerana surah ni ada 17 ke 18 ayat, kan? Surah panjang kan. Maka sembahyang asar suruh pendek, sekira-kira 15 ayat ke bawah. Kerana apa? Asar ni waktunya pendek.
Dan maghrib 10 ayat. Sebab tu maghrib kita memang kena, sebab biasanya kuliah kul huwallah tu memang tepat lah. Kan? Jarang orang buat surah lain tu. Ni memang surah waktu maghrib. Isyak lebih kurang 10 ke 15 ayat. Jangan baca panjang-panjang waktu isyak. Kan? Kerana waktu isyak ni kerana pernah terjadi. Dan isyak ni memang bagaimana sembahyang isyak? Nak awal waktu ke nak akhir waktu? Sembahyang isyak yang afdal ialah akhir waktu. Akhir waktu. Mana tengah malam lagi afdal. Kan? Di penghujung 1/3 malam yang pertama, itu waktu isyak yang paling afdal. Kerana itu yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dilakukan yang demikian, ibu-ibu ni mengadu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ni orang perempuan, ya Rasulullah, ada anak-anak menangis, nak ngurus anak dan sebagainya, mengantuk waktu malam. Izinkanlah kami di awal waktu. Maka Rasulullah kata, boleh di awal waktu. Tapi yang afdal itu keizinan tu untuk ibu-ibu, untuk anak-anak. Memang disunatkan. Orang ibu sembahyang isyak di awal waktu. Orang-orang yang tak ada kerja. Tapi kalau kita sembahyang isyak pukul 12 memang tak sembahyang. Memang tak sembahyang ya. Cuba besok cakap dengan Pak Imam. Pak Imam, isyak pukul 12 memang seorang pun tak datang. Pak Imam dia datang, itu ni sekali waktu dia bertugas. Betul tak datang dah. Tak ambil dah waktu isyak dah. Dia bagi orang lain dah. Tobat lahum dia tak datang. Tapi yang afdal, tuan-tuan itu sebabnya kita ni alhamdulillah ada kelas pengajian ni. Sekurang-kurangnya kita dapat masuk waktu yang dikatakan melewatkan. Dia masuk isyak pukul 8 berapa? 8.48. Biasanya kita nak dekat pukul 9. Sekurang-kurangnya kita dapat masuk lah tu. Waktu mentakhirkan juga lah dikirakan. Sebab tu dikira pertengahan 1/3 awal. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini semua ni nak kena kita fahami bagaimana sebenarnya ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah ni tidurnya sikit, jaganya banyak. Ya, tidurnya sikit, jaganya banyak. Walau Rasulullah tidur pun, Rasulullah tu jaga, hatinya jaga. Matanya jangan tidur, tapi hatinya jaga. Maka hendaklah engkau bangun dahulu. Okey, selesai. Kemudian solat engkau 2 rakaat solat sunat wuduk, lalu pergi ke masjid. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk ni buat kat mana? Kat rumah. Suruh ambil wuduk kat mana? Kat rumah, bukan kat masjid. Kecuali kalau terbatal, emergency case, kat rumah tak ada air, kan? Macam sekarang tak ada air, yang ada air kat masjid je, ya. Maka mengambil wuduk ini afdal dan sunnahnya di rumah. Kemudian semayang sunat wuduk, seperti mana yang dikhabarkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana al-wudu'i summa shalla rak'ataini yuqbalu alaihima bi qalbihi wa wajhihi wa jannata lahul jannah. Orang yang sembahyang sunat, orang yang mengambil wuduk dan memperbaiki wuduk dia. Macam mana tuan-tuan memperbaiki wuduk? Wuduk sunnah Rasulullah macam mana? Rasulullah bila ambil wuduk macam mana? Bila bangun malam, Rasulullah basuh tangan dulu. Basuh tangan. Basuh tangan. Jangan masukkan tangan, jangan dalam bekas.
Itu ditegah. Basuh tangan di luar. Ambil, kita ada sinki basuh, kan, basuh. Berapa kali? 3 kali. Seperti mana hadis Rasulullah SAW. Kemudian dia suruh apa? Berkomor-komor. Masuk air dalam mulut 3 kali. Nah, masuk 3 kali. Apa, bagaimana sifat berkomor-komor? Iaitu memusing-musingkan air dalam mulut. Jangan telan. Buang 3 kali. Kemudian masukkan air dalam hidung. Masukkan dengan tangan kanan, sedut dengan tangan kanan, maka menghembuskan dengan tangan kiri. Sunnah. 3 kali. Buat 3 kali. Masuk, sedut, hembuskan tangan, supaya keluar semua kotoran-kotoran. 3 kali sunat. Kemudian basuh muka. Muka ni mana? Daripada tumbuh anak rambut sampai di bawah rahang. Ni bawah dagu kita ni. Ini semuanya dikira muka. Kalau orang basuh tak kena bawah rahang ni, maka wuduk dia tidak sah dan batal. Kalau semayang tak sah. Kan? Basuh atasnya daripada tumbuh anak rambut, bawahnya di bawah rahang. Kiri dan kanannya anak telinga. Ni anak telinga. Anak telinga termasuk kawasan yang mesti dibasuh. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini bahagian muka mesti basuh. Kalau tak kena, tak boleh. Jadi orang yang ada janggutnya tebal, macam mana keadaan tebal dengan nipis janggut? Yang tebal tak perlu dimasukkan air. Kalau tebal ni maksudnya dipandang daripada depan, tidak nampak kulit bawah dia. Itu tebal. Mana dia cuma masukkan jari-jari je. Tapi kalau pandang ni nampak sampai ke anak tekak, ke halkum, itu kena basuh semua. Itu kaedahnya tuan-tuan. Dikira janggut tebal, janggut nipis, semua dibincang dalam fiqh. Dah tak payah nak cerita lagi dah. Basuh tangan daripada ujung jari sampai siku, melepasi depan sampai belakang, kan? Memastikan tidak ada sesuatu yang menghalang daripada kena. Maknanya anggota tangan tadi, anggota tangan yang wajib dibasuh. Satu kuku panjang tak masuk air dalamnya, hukumnya tak sah sembahyang, wuduk tak sah. Kenapa? Di bawah kuku itu termasuk anggota zahir. Anggota zahir tak kena air, tak sah. Ini orang yang suka simpan kuku panjang, sebab selalu makan fishball, cocok je, tak payah pakai garpu, pak panjang. Ajaib tu kan, ajaib kan? Okey. Basuh kepala sekurang-kurangnya sehelai, tapi yang afdalnya 1/4 kepala. Basuh ni, ambil ni, yang ini tinggalkan. Ni lekatkan ni. Lekat. Ditarik sampai ni, mula masukkan ni. Ni tarik gini, tarik. Ni tak kena kan? Tak kena. Ni dah masuk dalam telinga. Ni je, yang 3 saja yang berfungsi untuk kepala. Tarik ke depan. Yang ni yang tak kena ni, jalankan sekali. Basuh kepala sekali, seperti mana hadis hadis. Nak buat lebih tak jadi masalah, tapi Rasulullah basuh kepala sekali saja. Ni masukkan dari yang telinga ni, ditarik, kan? Tarik balik ke depan 1/4 kepala. Tarik, pusing balik. Yang ni yang tak kena ni, jalankan. Main-mainkan dalam, kan? Kemudian basuh kaki sampai ke buku lali. Bermula daripada basuhnya jari, dia jatuh ke bawah.
Bukan daripada tumit jatuh ke bawah, daripada jari turun ke bawah. Depan, belakang, tumit, keting, tapak kaki, itu semua adalah diistilahkan kaki. Kan? Wa arjulakum ilal ka'bain. Buku landi. Mana buku landi? Buku landi pun dah dibincang dalam fiqh, iaitu tulang yang terkeluar yang menjadi penyambung di antara tapak kaki kita dengan kita punya tulang apa ni, betis kita. Tu namanya buku lali. Sebab takut ada orang tak kenal, kan? Kalau orang kata buku lali kenal tak, buku 5 kenal, tu yang jadi masalah, kan? Sebab tu fiqh terang siap-siap, kan, supaya jangan ada orang tanya, ya. Okey tuan-tuan, jadi Rasulullah sebut siapa yang mengelokkan wuduk kemudian sembahyang 2 rakaat, kan, menghadap kiblat dia kepadanya, maka wajibat tak syak lagi padanya syurga. Tak syak syurga. Sebab apa? Inilah amalan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah seorang sahabat Rasulullah, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Rasulullah datang jumpa Bilal. Wahai Bilal, aku mendengar terompah kamu di dalam syurga. Apakah amalan kau wahai Bilal? Nah, orangnya masih hidup, ni kemuliaan. Orangnya masih hidup dekat dunia, tapi terompahnya dah berbunyi dalam syurga. Kita masih hidup, terompahnya bunyi di Tesco, di JJ, di Maidin. Tu bunyi kuat tau. Dalam syurga tak dapat berbunyi nampaknya lah, kan? Jadi tuan-tuan, maka Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, aku ni siapa, kan? Tapi aku ni satu amalan yang ku buat, yang ku harapkan ianya memberikan kebaikan. Selepas aku mengambil wuduk, lalu aku semayang 2 rakaat. Maka ulama-ulama mengatakan semayang selepas ambil wuduk tu dinamakan solat wuduk. Asalnya tak ada nama solat, kan? Macam semayang tahajud. Dia semayang tahajud itu asalnya semayang termasuk semayang sunat mutlak. Tapi oleh kerana dia bangun pada waktu malam selepas daripada tidur, dinamakan tahajud, maka namanya solat tahajud. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka dia kata apa? Semahyangnya sunat tahajudnya 2 rakaat. Bacanya apa? Qul ya qul huwallah. Baca qul ya qul huwallah. Lalu apabila sampai ke masjid, maka solat engkau 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Penghormatan bagi masjid, semayang 2 rakaat. Penghormatan bagi Kaabah, maka dia tawaf, kan? Masuk, kalau pergi Kaabah, masuk ke Masjidil Haram, penghormatan apa? Tawaf. Kalau masuk ke masjid, dia punya penghormatannya apa? Maka semayang 2 rakaat. Jadi tu sebabnya nak dapatkan perkara-perkara ini mestilah kena ada persiapan. Inilah dinamakan adab. Dan jikalau engkau dengar akan bang, maka hendaklah engkau jawab akan dia. Lepas tu dah semayang. Cuma persoalannya, kalau orang timbulkan persoalan, kan? Bagaimana kalau sekiranya masuk ke masjid orang tengah azan, kan? Ataupun telah azan, nak semayang tahiyatul masjid ke nak semayang sunat qabliyah zuhur, contoh zuhur lah. Maka pada waktu itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila telah masuk waktu, telah masuk azan yang empunya waktu, maka tidak ada
sembahyang yang lain melainkan sembahyang yang empunya waktu. Jadi ustaz, saya rugi dah, saya tak dapat tahiyatul masjid. Siapa suruh kau datang lewat? Jangan risau. Jangan risau. Orang yang sembahyang sunat zuhur 2 rakaat, maka dia dapat sekali sunat tahiyatul masjid. Itu dinamakan dalam kaedah fiqh namanya tasyrikun niyyah namanya. Maknanya niat yang berhimpun. Sembahyangnya satu tapi dapat 2. Tapi kalau sekiranya kita sembahyang tahiyatul masjid, kita selesai sembahyang orang sembahyang zuhur, maka kita hanya dapat tahiyatul masjid sahaja. Kita tidak dapat qabliyah zuhur. Faham tuan-tuan? Maknanya kalau kita masuk zuhur dah azan, masuk waktu sembahyang sunat zuhur, nanti dapat sekali tahiyatul masjid. Bagaimana niatnya ustaz? Niatnya satu aja. Niat sembahyang qabliyah zuhur. Jangan sahaja aku sembahyang tahiyatul masjid dan ada sebut dan pula. Tak payah. Itu dalam kaedah fiqh ada dibicarakan, namanya tasyrikun niyyah nama dia. Tasyrikun niyyah sama hukum macam orang yang puasa qada jatuh hari Isnin. Niat puasa qada dapat Isnin. Itulah kaedahnya. Macam puasa qada Ramadan dengan sunat 6 dapat sekali. Bagaimana benda itu berlaku? Kalau sekiranya kita ada waktu muwassa'. Dia dalam kaedah fiqh ada waktu muwassa', ada waktu mudayyak. Kalau waktu tu panjang lagi, maka yang afdal jangan dihimpunkan. Puasa qada, puasa 6 jangan himpun. Tapi kalau sekiranya waktu mudayyak tinggal beberapa hari lagi, kalau kita puasa qada dulu, nanti puasa 6 terkeluar, maka boleh himpun, kan? Boleh dihimpunkan niat. Buat puasa qada dapat puasa 6. Tapi kalau waktunya panjang, waktu qada lebih aula dulu. Lepas tu buat puasa 6 dulu kemudian. Itu kaedah ni tuan-tuan dalam hukum fiqh. Supaya kita memahamilah keadaan yang macam mana yang dituntut untuk kita tu. Mana sembahyang tahiyatul masjid. Sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan hadis daripada Abi Qatadah, anna Rasulullah SAW idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' raka'ataini qabla an yajlis, rawahul Muslim. Disebutkan bahawa apabila kamu masuk ke dalam masjid, maka hendaklah kamu sembahyang 2 rakaat sebelum kamu duduk. Itu nak tunjukkan bahawa disunatkan kepada kita untuk melakukan sunat tahiyatul masjid. Dan jikalau engkau dengar akan bang, maka hendaklah engkau jawab. Jawab azan. Kan? Jawab azan itu juga merupakan satu adab daripada itu. Nanti saya bicarakan dalam bab azan ini. Kan orang bila nak dengar, nak dirikan sembahyang dalam lepas azan, boleh tak dia berdiri? Sebab kita tengok kan, Pak Imam lambat keluar, semua berdiri dah. Boleh tak boleh tu dia berdiri tu? Kena tak apa yang dia buat tu? Bila saat dituntut untuk kita berdiri untuk menunaikan solat? Sebab tu banyak berlaku tu. Jenis orang nak cepat tu, macam dia nak jadi Pak Imam tu, kan? Dia tengok lambat dah 10 minit, Pak Imam tak keluar, Bilal tak keluar, dia dah bangun dah. Betul tak dia buat tu? Atau salah? Sebenarnya bila sunat kita kena bangun. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang menunggu untuk mendirikan solat berjamaah, penungguan dia itu dah dikira dapat pahala berjamaah. Dah. Dia macam mana kita ni sekarang ni? Saya dekat masjid negeri tu, saya memang marah benar tak? Tapi marah seminggu, dia buat, dia turun, dia duduk. Minggu depan bangun balik macam budak-budak lah. Dia macam pahat dengan pemukul.
Dia ketuk sekali, dia diam. Tak nanti je dia bangun balik. Kali mengajar kita cakap, kali mengajar cakap, seminggu tak ada orang bangun sebab dah kena marah. Dah hilang, dah sejuk semua, dia bangun balik. Marah lagi. Hilang seminggu. Jadi tuan-tuan, ni kita nak kena juga tuan-tuan. Hari ni kita ni nak semayang. Semayang nak cepat, tapi makan nak lambat. Kan? Mak kata makan lambat-lambat sikit, semayang cepat-cepat sikit, kan terbalik. Tak kena dah. Jadi insya-Allah panjang umur kita bicarakan pada minggu yang akan datang sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi